selalunya sistemnya contoh waktu bekerja. Pagi-pagi balik petang. Keluar pukul 8, balik pukul 5. That's why awak mengharungi satu kehidupan yang sama dengan orang lain. Awak menghadapi kehidupan yang sama dengan orang lain. Takkan orang semua nak buat macam tu, awak nak buat macam tu. That's why saya nasihatkan berniaga sendiri. Berniaga dia punya masa ni termaktub ataupun terpulang pada diri awak. Ada orang dia dapat satu hari RM50, dia dah cukup dah. Dia cukup dah. Ada orang dia rasa tamak sikit, satu hari boleh dapat RM3,000. Satu hari kalau berniaga. Ataupun lebih pada tu lagi. Kalau kedai makan, kebanyakan dia satu hari kalau kedai makan yang maju, satu hari dia boleh buat RM20,000. Dia boleh buat RM20,000, RM30,000. Jadi sebab tu saya memang nasihatkan, tolong bekerja sendiri. Kerja sendiri. Berniaga sendiri. Bagi saya jangan berniaga besar. Sebab kita nak survive. Kalau berniaga besar, kita terpaksa banyak buat. Terpaksa buka SSM. Kita terpaksa buka akaun bank. Kita terpaksa bayar cukai. Sedangkan benda-benda ni, contoh macam cukai. Cukai haram untuk orang Islam. Lepas tu apa lagi? Bila kita terikat dengan SSM, maka banyak benda yang akan berkait paut macam-macam lah apa semua berkait dengan bank, fitnah. That's why kita kena tahu fitnah ni daripada bentuk macam mana. Sebab tu saya memang nasihatkan tolong berniaga sendiri. Dan perniagaan yang kita buat tu tak perlu nak besar-besar pun. Cukup sekadar untuk kita boleh teruskan hidup. Cukup sekadar kita mampu untuk beli kereta cash, kereta second hand. Tujuan kereta ni ada orang kereta baru kan? Sebab apa? Sebab kita ni nafsu kita. Takut orang cakap kereta kalau tak kereta baru nanti kenapa beli kereta buruk. Tujuan kereta adalah daripada tempat A nak pergi ke tempat B. Itu je tujuan dia. Lepas tu bila nafsu bergelogak kan, nak dapatkan kereta baru, nak juga kereta baru, itu nafsu. Lepas tu Dajjal datang untuk memudahkan kehidupan kita. Kita tak mampu beli kereta cash, harga mahal RM50,000 apa kan. Tapi Dajjal dia bukakan satu cara yang terbaik bagi orang yang masa sekarang ni, pinjaman loan riba. Nampak tak? Dajjal dia akan memudahkan kehidupan kita. Memudahkan kehidupan kita. Kalau dulu contoh apa yang kita boleh related kan kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW tak pentingkan pembangunan. Nabi pentingkan kesejahteraan. Kesejahteraan ni sebab tu Islam kesejahteraan. Kenapa kesejahteraan? Sebab kesejahteraan bukan setakat manusia saja, malah tumbuh-tumbuhan, binatang, alam semesta ni. Kesejahteraan dia bukan setakat untuk manusia saja. Tapi Dajjal ni dia bagi pada manusia ni kemodenan, pembangunan, kecanggihan. Sebab apa? Sebab tu Dajjal datang ni dia membawa keburukan. Keburukan yang dia bawa contoh, dia tak bawa kesejahteraan macam Islam. Kalau Dajjal contoh, Dajjal ni nak buat pembangunan. Okey, bisa kata nak buat pembangunan dekat contoh saya dekat kawasan Kedai kan. Pembangunan dekat Kedai lebih kurang berapa ekar ni? Saya rasa ada dalam 10 ekar. Bisa kata pembangunan 10 ekar. Jadi 10 ekar tu agak besar. 10 ekar ni nak buat pembangunan untuk kedai-kedai. Jadi nak buat pembangunan dengan kedai-kedai ni, asalnya dulu ada tumbuh-tumbuhan, ada tempat tinggal binatang. Tapi dia datangkan pembangunan, jadi dia terpaksa potong kan. Dia terpaksa potong pokok-pokok, terpaksa alihkan kediaman binatang-binatang ni ke tempat yang lain. Banyak faktor-faktor yang merosakkan. Dia tak datangkan kesejahteraan. Dia merosakkan alam semesta.
Bayangkan pokok-pokok yang masih elok lagi, kita terpaksa tebang. Tengok macam mana Nabi SAW buat masjid. Buat masjid kan. Pertama masjid dekat Madinah kan. Nabi buat apa, macam mana Nabi buat? Nabi buat masjid, masjid Nabi ni daripada dahan daripada pohon kurma yang telah gugur. Nabi tak potong dahan kurma tu yang masih lagi dekat pokok tu, yang dah jatuh tu baru Nabi buat dinding mengenai kurma punya ni lah, batang-batang pokok tu kan. Lepas tu sama juga dengan atap semuanya yang telah gugur. Tapi hari ni kita buat pembangunan, pokok tu subur lagi kita dah potong. Pokok lagi telah ni. Jadi macam mana berkebun bang, tanam sawit, tanam sawit tak ada masalah kan, dia tak merosakkan. Tak ada masalah. Yang masalah bila kita buat pembangunan. That's why kata Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, tempat orang syurga bagi orang mukmin adalah dekat syurga, adalah dekat akhirat. Syurga bagi orang kafir adalah dunia. Okey, tengok macam mana Dajjal dia nak jadikan dunia ni, Dajjal nak jadikan dunia ni seperti syurga. Contoh kita tengok pembangunan sekarang makin tinggi. Okey, dekat syurga macam mana? Dekat syurga pun dia punya syurga dia bertingkat-tingkat. Jadi tuan-tuan, puan-puan cuba tengok keadaan kita sekarang ni, ada tak kita punya pembangunan bertingkat-tingkat? Ada tak? Kan makin makin tinggi. Jadi itulah fitnah dia. Apabila kita ambil kemajuan, kita ambil kemodenan, dia akan merosakkan alam semesta ni. Sebab tu Allah SWT beritahu, rosaknya muka bumi ni daripada tangan-tangan manusia. Daripada tangan-tangan manusia. Sebanyak kondo baru, apartmen baru. Itu tujuan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau saya terbaca, saya baca. Kalau saya tak perasan tu, saya minta maaf. Jadi itulah tujuan Dajjal yang datangkan kemodenan. Sama tak macam umat-umat itu dahulu, samalah. Seperti mana kaum Ad, kaum apa? Kaum Samud, kaum Nabi apa? Nabi Nuh AS. Zaman Nabi Nuh AS canggih. That's why Allah SWT hapuskan. Sebab apa? Kecanggihan ni amat dahsyat. Kecanggihan yang ada waktu tu teramat sangat. Kalau korang tak percaya, kenapa hari ni ada negara Islam diserang? Kan, tengok negara Islam sekarang ni. Negara Islam yang telah diserang. Kenapa diserang? Cuba tengok 100 tahun. Cuba tengok 100 tahun ke belakang. Pembangunan yang didirikan. Pembangunan yang didirikan semuanya hebat-hebat. Kita tak payah tengok jajah, kita tengok Palestin. 100 tahun yang ke belakang, pembangunan dekat situ terlalu pesat. Allah janji Allah akan hapuskan riba. Allah akan hapuskan riba. Pembangunan yang ada dekat sekeliling kita ni hasil daripada riba, hasil daripada pinjaman duit. Faham tak? Pembangunan. That's why Allah pasti sebelum kiamat Allah akan hapuskan. Allah janji Allah akan hapuskan perkampungan. Perkampungan ni maksud dia ialah benda-benda yang ada riba ni. Perkampungan yang dahsyat-dahsyat, yang ada menara, yang pembangunan yang tinggi-tinggi ni, Allah pasti akan hapuskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapuskan maksud dia hancurkan. Allah pasti akan hancurkan. Ini janji Allah dalam Al-Quran.
Sebelum kiamat Allah akan hapuskan. That's why kalau korang tengok perang sana, perang sini, perang, korang jangan korang nampak peperangan ni yang negara ni jahat datang. Ini sebenarnya ini juga perancangan Allah. Palestin 100 tahun yang ke belakang, pembangunan dahsyat. Sebab Palestin ni memang satu negara yang dahsyat. Satu tempat yang dahsyat. That's why Allah hapuskan. Sekarang tengok habis Allah rata kan. Tak lama lagi negara kita juga. Ini pembangunan yang kat sekeliling kita ni semua hasil daripada riba. Semuanya hasil daripada riba. Lain saya okey tak? Lain saya okey tak? Boleh tak bagi tahu lain saya okey tak? Boleh tak korang tak sami-sami tu korang boleh share. Okey kan? Jadi sebab tu contoh apabila Nabi SAW hijrah ke Madinah selama 8 tahun Masjid Nabawi tiada satu pun lampu. Tak ada lampu. Tahun hijrah yang ke-9 baru ada pelita. Baru ada pelita. Faham tak? Adakah Nabi ni kenapa Nabi buat macam tu? Sebab Nabi tak nak pembangunan. Bila pembangunan didirikan, maka umat Islam ni, orang Islam akan makin jauh. Akan dilekakan dengan pembangunan. Dan harga barang akan makin naik. Harga barang makin naik. Orang ambil riba, nak dapat tu, nak kereta, apa semua riba. Dan sebab tu harga barang jadi naik. Betul ada motor, kereta dan rumah, semua riba ni Allah akan hancurkan. Sebab tu akhir zaman, apabila Allah SWT jadikan dukhon, Allah jadikan dukhon, Allah hapuskan. Allah hapuskan semua pembangunan kereta-kereta yang ada, maksudnya kenderaan yang bermotor. Allah akan hapuskan. That's why waktu itu kita tak boleh bergerak. Kapal terbang tak boleh gerak, semua tak boleh. Mungkin Allah SWT akan hilangkan minyak. Wallahu a'lam. That's why hari ini kita kena buat persiapan. Apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Kalau waktu itu Allah hapuskan, hancurkan semua kenderaan. That's why persiapan kita nak pergi ke arah naik kuda ni, kan Nabi beritahu kita akan kembali pada zaman Nabi SAW. Kita akan menggunakan kuda apa semua. Sebelum nak pergi ke sana, apabila Allah hapuskan ni, transit dia adalah basikal. Transit dia adalah basikal. Basikal saja yang boleh bergerak. Basikal saja yang boleh bergerak. That's why korang kena buat persiapan. Dan kita kena hijrah. Kita kena hijrah. Kenapa kita kena hijrah? Kita tengok Nabi Musa AS Allah perintahkan hijrah. Apabila waktu Nabi Musa AS bersama dengan Fir'aun, kan, dalam kerajaan Fir'aun, Allah tak turunkan bantuan. Tapi apabila Nabi Musa AS Allah perintahkan hijrah daripada Mesir pergi ke Palestin, pergi ke Al-Aqsa, maka barulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bantuan. Sama juga dengan Nabi Nuh AS. Apabila dalam keadaan sistem yang batil, sistem tauhid, zaman Nabi Musa pun sistem yang batil, sistem tauhid. Sama juga macam mana Nabi pesan pada kita baca setiap hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Kenapa? Sebab Allah suruh pemuda Ashabul Kahfi ni hijrahkan diri. Hijrahkan, semuanya related, benda ni ada. Kita ni sekarang ni akhir zaman pun akan kena buat macam tu. Apabila dah dakwah, tak cukup cari orang-orang yang beriman, yang betul-betul nak bawa Islam. Kan macam mana Nabi SAW dakwah dekat Mekah selama 13 tahun. Cari orang-orang yang betul-betul nak berjuang untuk Islam, nak mengangkat Islam. Cari. Memang tak ramai. Orang yang ikut kebenaran ni memang tak ramai. Memang tak ramai. Jadi sebab tu apabila tak boleh sampai sehingga kan Nabi tak boleh buat masjid, Nabi tak boleh buat kerajaan, Nabi tak boleh buat sistem Islam
sistem Islam, sistem khalifah dekat Mekah, dan Nabi diugut untuk di inilah. Tak boleh sebut kat sini kan. Apa perkataan dia? Dibunuh. Boleh cakap sekali je kot. Diugut sampai macam tu saya, diperas ugut. Maka Allah SWT perintahkan Nabi hijrah. Allah SWT perintahkan Nabi hijrah. Apabila Nabi hijrah, barulah bantuan Allah bersama Nabi SAW. Seperti mana yang Allah SWT selamatkan Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar kan, yang menyuruh dekat dalam gua. Allah hantar apa? Tentera Allah, iaitu laba-laba, supaya tentera musyrikin ni tak memerangi, tak jumpa Nabi. Itulah startnya permulaan Allah turunkan bantuan. Selagi contoh kita sekarang dalam sistem Tauhid, selagi kita dalam sistem Tauhid ni, selagi itulah kita ni takkan dapat bantuan Allah. Sebab kita ambil Yahud dan Nasara ni sebagai awliya kita, sebagai kehidupan kita. Kehidupan kita sekarang ni, sistem demokrasi ni, sistem Yahud dan Nasara. Kita ambil sistem dorang. Kita baca hari-hari kita solat, kita cakap pada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada kehidupan Yahud dan Nasara. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta pada Allah. Kita minta pada Allah supaya kita dijauhkan daripada orang-orang yang sesat. Orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan, iaitu Yahud dan Nasara. Tapi hari ini kita junjung, kita ambil sistem Yahud dan Nasara ni sebagai kehidupan kita. Bayangkan, kita munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab ini kita kena hijrahkan diri. Kita kena tinggalkan. Kita kena tinggalkan kehidupan sistem ni. Macam mana kita nak tinggalkan buat masa sekarang ni, belum ada seruan hijrah lagi. Macam mana Nabi Allah SWT bagi petunjuk pada Nabi, macam tu juga dengan orang yang akan bawa seruan hijrah. Selepas hijrah jihad, sekarang ni ada fasa dakwah, cari orang-orang yang nak amalkan Islam, ikhlas dengan Islam. Cari orang yang betul-betul nak tinggalkan sistem batil ni. Ini sekarang ni, ini zaman sekarang ni. Dakwahkan kepada kebenaran, cegah masuk kepada kemungkaran. Kemungkaran ni lah kita bagi tahu, ini sistem batil. Ini sistem batil, kita kena hijrahkan diri. Contoh yang kita boleh buat, hijrahkan diri ni permulaan ni. Kita kena pijak hawa nafsu kita. Kita kena ada sifat menahan diri. Dalam hukum Islam ada puasa. Puasa tu bukan setakat Ramadan. Puasa tu maksud dia adalah sifat menahan diri. Macam mana kita menahan diri daripada hawa nafsu? Macam mana kita menahan diri daripada hawa nafsu? Inilah dia maksud dia, puasa. Ini bukan puasa setakat bulan Ramadan, setakat puasa Isnin Khamis, ataupun puasa Nabi Daud AS. Bukan setakat tu, tapi macam mana kita menahan diri daripada kehidupan ni yang rosak ni. Macam mana? That's why kita hari ni kena betul-betul macam mana yang Nabi ajar. Kurangkan makan. Hari ni kita satu hari berapa kali makan? Berapa hari kita makan? Nabi suruh kurang makan. Faham tak? That's why hari ni contoh macam tuan kata ni, mesyuarat tak ada apa semua kan. Contoh kalau kita ke 40 hari 4 bulan, berapa kali kita makan? Berapa kali kita makan? Pagi makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan. Siapa buat makan? Kalau kita keluar 40 hari 4 bulan.
Kita hidup, kita makan. Walaupun keluar dakwah. Tapi tak ada pun kita ada sifat menahan diri. Waktu kita keluar. Waktu kita keluar kan, waktu kita keluar 4 hari, 4 bulan. Kita diajar untuk hafal 6 sifat sahabat. 6 sifat sahabat. Tapi ada tak waktu kita keluar kita muzakarahkan mengenai rukun Islam, rukun iman? Ada tak? Tak ada. Yang Nabi bawa rukun Islam dengan rukun iman. Jibril AS ajar sahabat-sahabat Nabi mengenai agama. Itulah yang hadis Jibril tu. Jibril AS ajar apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, bilakah kiamat. Faham tak? Kita tidak ajar, kita tidak muzakarahkan. Kita cuma tahu okey rukun Islam apa? 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Kita cuma tahu tu, tapi kita tak tahu lawan dia. Hari ini kita ambil rukun Islam dengan kehidupan Yahud dan Nasara ni. Kita ambil kehidupan Yahud dan Nasara. Dan masa-masa kita kata kita beriman pada Allah apa semua kan, beriman kepada kitab-kitab, kepada Al-Quran apa semua, malaikat, hari kiamat, kepada Rasul, rukun Islam, syahadah kita, lepas tu bayar zakat apa semua. Kita bayar zakat. Sedangkan zakat yang kita bayar ni, ini sistem batil ni. Sistem batil kita hidup ni, kita bayar zakat tapi kita bayar zakat dengan duit kertas. Duit kertas ni tak ada sandaran dengan emas. Bayangkan sebab tu hari ni kehidupan kita Allah tak tolong, Allah tak bantu. Kita doa-doa untuk Palestin, Allah tak bantu. Sebab apa? Sebab kehidupan kita ambil, kita mengangkat, kita menjunjung kehidupan Yahud dan Nasara. Sistem yang kita duduk hari ni, sistem demokrasi ni, inilah sistem Yahud dan Nasara. Sebab tak turunkan bangunan lah. Tak turunkan bantuan. Contoh, kita nak bayar zakat. Kita hari ini bayar zakat menaikkan duit kertas. Duit kertas ni tak ada sandaran dengan emas. Macam mana orang nak terima zakat kita? Padahal zakat ni penting. Inilah rukun Islam. Bayangkan sistem rosak, sistem ni rosak. Sistem kita ni rosak. Macam mana kita ni nak keluarkan diri? Kita ni sekarang ni di fasa nak keluarkan diri, nak hijrah. Hijrah kat mana yang Allah bagi tahu. Solusi dia semua ada dalam Al-Quran dengan hadis. Tapi kita tak baca, kita disibukkan dengan dunia. Hari nak kiamat pun kita masih lagi sibuk dengan dunia. Kita tak ambil tahu pasal saudara-saudara kita yang dianiaya. Hari ini kita hidup dengan hiburan. Kita dilekakan dengan media sosial. Hari ini orang menggunakan media sosial dengan hiburan. Berapa ramai orang cari kebenaran dengan media sosial? Berapa ramai orang gunakan media sosial ni untuk menyampaikan kebenaran, mencegah manusia kemungkaran? Tak ramai. Ramai yang menggunakan semua yang Allah beri hari ini dengan hawa nafsu. Sesuai dengan hawa nafsu itulah kita buat pinjaman riba, pinjaman loan. Nak kaya kita ambil riba. Kita banyakkan penggunaan duit kertas, duit fiat ni. Kita ditipu. Dajjal ni digunakan ulama-ulama ni. Ulama-ulama masuk ni untuk menyesatkan umat Islam. 100 tahun yang lepas, duit sebenar kita adalah emas dirham. Emas dengan dirham. Tapi selepas generasi demi generasi 100 tahun, dihilangkan emas ni. Kita menggunakan duit, kita menggunakan duit fiat.
duit fiat ni. Asal usul duit fiat ni adalah dulu kita menggunakan emas. Jadi duit fiat ni dia adalah satu dia adalah sebenarnya duit fiat ni dia adalah satu dia adalah satu risit pajak gadai. Dia adalah satu risit pajak gadai. Faham tak? Contohlah kalau kita pergi apa, siapa yang pernah pergi hari kantin sekolah, hari kantin sekolah. Kita pergi hari kantin sekolah, kita akan tukar duit kita ni, duit kita ni kepada kupon. Kepada kupon. Faham tak? Okey. Itulah konsep dia. Asalnya emas kita ni adalah duit, tapi kita tukar kepada kupon. Yang kertas tak ada nilai. Asalnya dulu ada sandaran emas, tapi selepas tahun 1971 maka tak ada sandaran pada emas. Duit kertas ni tak ada sandaran pada emas. Dia boleh cetak duit dengan sesuka hati. Jadi hari kita dengan sistem kita ditipu. Faham tak? Duit yang kita pakai itu adalah sebenarnya pajak gadai. Macam mana saya nak beri contoh? Saya ada orang jual nasi ayam. Nasi ayam kita tahu ada orang sahabat kita jual nasi ayam. Yang Islam ajar apabila kita nak apa? Ada pertukaran dengan contoh saya ada emas, saya tukar duit emas, lepas tu saya nak beli nasi ayam ataupun saya dengan dirham perak saya nak tukar kepada nasi ayam. Okey, itulah muamalah Islam. Tapi hari ni kita gunakan duit kertas yang tak ada nilai, kita beli nasi ayam. Faham tak? Kita aniaya orang. Inilah sistem batil ni. Faham tak? That's why saya nasihatkan kepada korang, kalau korang nak bayar zakat, tolong pakai dinar ataupun dirham. Nanti sampai nak bayar zakat, tolong bayar dengan dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Ataupun beli beras. Ini kita menggunakan, kita bagi pakai duit kan. Nanti ada orang cakap, habis tu nak beli emas pun pakai duit juga kan. Inilah sistem rosak. Memang sistem yang rosak. Asalnya itulah. Sebab tu kita kena tahu daripada akar dia. Asalnya duit kita ni diambil oleh kerajaan. Diambil oleh bank. Bank ni lah yang ambil kita punya duit. Sebab tu kalau bank ni OPR naik ke apa, negara kita tak terbabit. Sebab apa dia satu organisasi yang dia boleh mencetak duit. Satu organisasi yang dipersetujui oleh dunia. Keluarga ni lah yang boleh cetak duit. Kenapa keluarga ni kita tak pernah tanya? Ya, tukar barang suka-suka. Faham tak? That's why sistem ni rosak gila. Sebab Allah tak turunkan bantuan. Sebab tu saya memang nasihatkan orang supaya kurangkan perbelanjaan. Tanda kita benci pada sistem ni. Dan kalau kita menggunakan duit fiat untuk membayar beli apa-apa, istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak. Ya Allah, kita tak mampu nak boleh nak lawan sistem ni. Yang boleh runtuhkan sistem ni hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Jadi sebab tu kita nak gunakan duit kertas ni, kita kena istighfar banyak-banyak. Kena istighfar. That's why kita kena kurangkan penggunaan duit ni. Kurangkan. Dan kita benci pada penipuan yang dibuat oleh Yahud dan Nasara. Jadi sebab tu kita ni banyak kena tipu. Banyak sangat kena tipu. Banyak sangat kita kena tipu. Sebab tu bantuan Allah ni tak bersama orang Islam. Sebab kita tak sedar. Bantuan orang Islam apabila kita sedar. Dan kita hijrahkan diri kita. Hijrahkan ni permulaan ni belum lagi sampai seruan hijrah. Apa yang kita kena buat? Kita kena ada sifat menahan diri. Kena ada sifat menahan diri. Tahan diri kita daripada perbelanjaan dengan riba. Beli kereta riba, beli motor riba, semua riba.
Nak beli telefon pun riba. Nampak tak sistem ni jahat gila? Kenapa mereka nak buat kita, kenapa kita boleh bayar angsuran? Kenapa dia nak buat? Sebab dia nak rampas harta kita. Dia nak rampas harta kita. Inilah penipuan dia. Okey, contoh saya beritahu. Korang nak beli rumah kan dengan harga rumah RM500,000. RM500,000. Korang bayar setiap bulan. RM2,000, harga RM2,000. Dan dia bagi pinjamannya selama 35 tahun. Selama 35 tahun. Sepanjang 35 tahun tu berapa banyak kali harga barang naik. Kehidupan kita, gaji kita tak naik macam harga barang naik. Kita makin susah, kita terpaksa buat dua kerja, terpaksa kita kata isteri kita tolong keluar rumah, tolong cari apa? Cari rezeki. Kita terpaksa je sampai macam tu sekali. Sebab apa? Harga kos makin tinggi. Dan kita nak kena bayar rumah, pokok OPR bertukar sesuatu je. Tanpa persetujuan daripada kerajaan, daripada negara. Sebab apa? Sebab bank ni adalah satu institusi dia swasta. Faham tak? Individunya. Jadi nak tukar nak naik OPR sekali. Daripada harga kita setiap bulan bayar RM2,000, duit rumah bayar RM2,000 boleh jadi RM2,500. Boleh jadi RM2,800. Itu orang tertekan, orang sakit mental. Faham tak? Dia naik. Kita punya gaji tak nak naik. Naik pun sikit je, ceput. Faham tak? 35 tahun kalau kita gagal bayar, contoh kita dah bayar 15 tahun dah. 15 tahun ke 20 tahun. Lepas tu ada satu masa Allah Subhanahu Wa Taala bagi ujian, kita kena buang kerja. Kita kena buang kerja. Lepas tu kita tak boleh bayar rumah kita ni. Tak boleh bayar rumah kita ni 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tengok macam mana bank buat. Maka waktu itulah bank akan rampas. Akan rampas rumah itu walaupun kita dah bayar 20 tahun. Kalau daripada muamalat Islam, apabila sesuatu benda dah jadi hak kita ni, dia tak boleh rampas. Malah kita boleh perang orang tu. Ada perkataan yang kita tak boleh guna kan. Kita boleh bunuh orang tu. Sebab apa? Dia ambil harta kita. Dalam muamalat Islam. Tapi hari ni tengok, dia buat jangka masa yang panjang. Jangka masa yang panjang. Lepas tu dia buat ona dia. Lepas tu kita pula kena bayar. Umpama kita beli 2 rumah. Sebenarnya kita beli 1 rumah aja. Daripada harga RM500,000 kita kena bayar. Ini masuk tak. OPR naik sama 1 juta kita kena bayar. Umpama kita beli 2 rumah. Ini kerosakan dia. Lepas tu bila kita tak kena bayar, kena rampas. Ini tujuan dia. That's why kita ni hari ni kehidupan kita ni, mereka nak rampas semua harta-harta kita. Nak rampas semua harta-harta kita. Sebab tu kita kena sedar. Kita ni dalam penipuan. That's why Allah sebab tu kita ni di akhir zaman. Fitnah Dajjal. Susahnya kita ni dalam keadaan fitnah Dajjal, kita sentiasa diuji oleh Allah. Yes, band dengan alam sama je. Malah Alung tu nampak, kita nampak Alung ni adalah satu benda yang jahat. Tapi bank ni diselubungi dengan kebaikan, bagi apa semua kan. Tak, mereka ni lagi jahat. Dia better sewa rumah je. Sewa rumah. Tak mampu beli kereta second hand. Tak mampu beli kereta baru, beli kereta second hand. Sekarang ni pun tak boleh beli kereta baru kan. Kereta baru mesti nak kena riba. Mesti nak kena buat pinjaman. Jadi belilah kereta second hand. Tujuan kita nak ada kereta untuk pergi ke destinasi A kepada destinasi B. Ada solusi ke data beli rumah. Ikut ketakwaan masing-masing. Ada sahabat saya dia jual rumah terus. Dia tak nak terbabit dengan riba. Ada sahabat saya pula dia cepatkan untuk settlekan. Dia buat perniagaan, dia settlekan. Semua keuntungan dalam perniagaan tu dia habiskan secepat mungkin. Dia habiskan.
Pasal solusi dia kita kena tinggalkan sistem ni. Macam mana kita tinggalkan sistem ni? Memang kita tak mampu nak tinggalkan semua. Tapi kita boleh usahakan supaya kurangkan penggunaan duit kertas. Jangan berbelanja, jangan menjadikan hawa nafsu kita ni sebagai Tuhan setiap pemilihan kehidupan kita. Kita bertuhankan hawa nafsu. Contoh macam kereta, kurangkan penggunaan kereta. Kita terpaksa bayar tol cukai. Tol cukai. Sepatutnya cukai ni tak perlu di atas kepada orang Islam. Cukai ni kita ni cuba bayar zakat je. Tapi hari ini disusahkan orang Islam. Cukai nak kena bayar, zakat nak kena bayar. Kita ni jadi hamba abdi. Keluar sana semua cukai. Pintu cukai pintu kena bayar. Cukai rotek kena bayar. Cukai jalan kena bayar. Kan? Macam-macam jenis cukai. Nak makan kena cukai. Nak keluar duit sendiri pun kena bayar cukai. Faham tak? Kita ni ambil cukai atas cukai. Yang kaya siapa? Bank lah. Bank lah yang kaya. Sebab apa kita dikenakan cukai? Sebab kita kena bayar. Kita kena bayar duit yang dipinjam oleh kerajaan. Oleh negara kita. Untuk sesuatu negara tu, bila dia buat pinjaman dekat bank dunia, maka dia akan kena cukaikan kepada rakyat mereka. Diorang yang buat pinjam, kita kena bayar. Itu yang macam-macam cukai ada tu. SST, GST, nak makan pun kena cukai. Faham tak? Contoh nak buat kereta ni, kena ada tayar, kena ada rim, kena ada body, kena ada cermin, kena ada steering, apa semua. Semua tu kena cukai. Nak jadikan satu kereta tu berapa banyak cukai. Tayar, nak buat tayar cukai. Buat rim cukai. Semua cukai. Kita cukai atas cukai yang merana rakyat. Digital money lagi teruk. Lagi teruk. At least sekarang ni kita dapat pegang kertas tu kan. Tapi digital tu lagi teruk. Lagi banyak penipuan. Kita tak menggunakan pun. Sebab tu untung yang paling besar, keuntungan yang dibuat oleh Yahud dan Nasara ni adalah bank. Sebab bank ni tak perlukan perniagaan. At least kita nampak McD, kita nampak McD dapat KFC ni, dia terpaksa ada costing, nak keluarkan costing. Nak buat burger tu kena ada costing. Dapat untung sikit kan. Tapi bank ni tak ada apa-apa. Malah kita simpan duit dekat dia. Lepas tu dia gunakan duit kita untuk pelaburan sini. Kita bagi macam emas tadi. Padahal emas ni duit. Tapi dia tukar dengan kupon. Iaitu duit kertas ni, kupon. Kita gunakan duit kertas yang tak ada nilai. Lepas tu, dah lah kita pakai duit. Kena tipu. Dah berapa tahun kita kena tipu, puluh tahun. Sampai mak bapak kita, datuk kita pun kena tipu. Sampai kat kita hari ni, diorang... Ya Allah. Sebab tu kita kena bertaubat. Sebab tu jangan tanya kenapa Allah tak bantu kita. Sebab kita tak sedar kita ni dalam dah beranak pinak dalam lubang biawak. Kita dah beranak pinak dalam lubang biawak. Nabi kata jangan masuk lubang biawak. Kehidupan Yahud dan Nasara ni. Allah Akbar, kita kena tipu tuan-tuan, puan-puan. Kehidupan kita ni Allah. Ini disebabkan duit kertas ni, berapa ramai orang menipu. Berapa ramai orang saling benci membenci. Berapa ramai mengakibatkan orang bunuh disebabkan duit ni. Allah Akbar. Sebab tu mereka keluarkan duit kita ni bersalah dengan USD kan, US dollar. Sebab tu US dollar tu ada lambang macam Freemason tu. Mereka menyembah Dajjal. Mereka ini menyembah Iblis. Faham tak? Allahu Akbar. Betul kita ni banyak kena tipu.
Banyak kita kena tipu. Sebab tu hari ni kita kena bertaubat. Tinggalkan sistem ni. Buat usahakan dalam diri kita ni ada ketakwaan, sifat menahan diri. Menahan diri daripada berbelanja sesuka hati pada benda yang tak berfaedah. Kalau kita merokok ke, kita vape ke, kita apa ke, benda-benda yang tak perlu kita menahan diri. Itu hawa nafsu. Kenapa orang ketagih dengan rokok? Kenapa orang ketagih dengan rokok? Sebab apa? Sebab nafsu. Sebab nafsu. Kenapa orang ketagih dengan vape? Jazakallah Ustaz Izul Haris. Allah sekali lagi rezeki. Kenapa kita ketagih hawa nafsu? Kenapa kita ketagih dengan kokain? Sebab apa? Dengan dadah. Sebab hawa nafsu. Kita tak ada sifat menahan diri. Kenapa kita ketagih untuk melihat wanita? Kenapa kita ketagih melihat lelaki? Sebab hawa nafsu. Kenapa kita ketagih untuk berbelanja? Hawa nafsu. Kenapa kita ketagih dengan perjudian? Hawa nafsu. Kenapa kita ketagih dengan hiburan? Hawa nafsu. Faham tak? Inilah sebab kita ditipu. Kita ditipu hari ni. Sebab tu kita kena sedar, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita keluar pada sistem. Keluar dari sistem. Kita kurangkan perbelanjaan kita. Kita kurangkan penggunaan cukai. Kita kan maksudnya kita kena bayar cukai. Kurangkan. Kalau yang duduk kat kampung tu alhamdulillah, yang duduk kat bandar ni keluar tol, sana tol, situ tol, semua tol. Nak makan semua kena ada SST, ada GST. Allahu Akbar. Kurangkan. Banyakkan masak dekat rumah. Mio, orang sampaikan Mio, orang sampaikan kebenaran. Kan? Bila orang sampaikan kebenaran, dengarlah. Janganlah kita jadi macam dajjal juga. Ya, keadaan umat sangat sedih. Betul, keadaan umat sangat sedih. Dengan solat tak jaga, solat berjemaah tak jaga, Al-Quran tak jaga, agama tak dijaga. Hari ini kita tak mengangkat rukun Islam dengan rukun iman. Kita tak mengangkat. Kita tak muzakarahkan mengenai rukun Islam dengan rukun iman. Faham tak? Hari ini kita dilekakan daripada selain daripada kitab Allah. Kita dilekakan dengan kitab-kitab iblis. Kita daripada sekolah lagi kita belajar bukan kitab Allah, kita belajar. Kita belajar kitab yang dibawa oleh barat. Sekolah rendah, sekolah kebangsaan. Ini daripada idea pembelajaran barat. Universiti itu bukan daripada kitab Allah. Faham tak? Kita kena tipu, kita kena scam. Hidup kita ni kena scam.